Bukit Panau yang berketinggian 800 meter yang terletak berhampiran Kampung Sungai Keladi di laluan utama Pasir Mas Tanah Merah di Tanah Merah, Kelantan juga dianggap sebuah bukit yang tersohor. Sedikit masa dulu adalah juga bukit yang tertinggi di Kelantan berbanding dengan bukit-bukit yang lain. Bukit Panau yang begitu gah terselindung di sebalik laluan umum bukan setakat kaya landscape hutannya yang menghijau dan turut dicumburi oleh sang bayu yang sentiasa bertiup di kakinya, adalah sebuah tempat yang sunyi dan hening itu sememangnya amat sesuai untuk golongan bertapa untuk mendekatkan diri dengan penciptanya dalam usaha mendalami ilmu kebatinan dan kerohanian dengan lebih khusyuk lagi. Walaupun begitu, penduduk dari kampung Bukit Panau ini sebenarnya telah ramai dihuni oleh penduduk dari daerah lain dan ternyata sukar untuk menemui penduduk asalnya yang kebanyakannya telah berpindah ke tempat lain atau telah menyahut panggilan ilahi. Namun begitu, terdapat salah seorang warga emas yang juga penduduk asal kampung Terbabit, Ismail Awang Kecik atau lebih dikenali dengan panggilan Pak Sumail, bagi mengungkap rahsia di sebalik Bukit Panau yang berdiri gagah di kampung tersebut. Menurut beliau tidak mengetahui dari manakah asal dinamakan Bukit Panau. Sebab semasa beliau membesar pun, nama itu telah disebut-sebut dari zaman orang-orang tua dahulu. Katanya ketika ditanya asal-usul nama Bukit Panau. Menurut Pak Sumail, Bukit Panau tersohor kerana ramai dari golongan yang menuntut ilmu beringkat tinggi datang bertapa di bukit tersebut. Jelas Pak Sumail lagi, sekurang-kurangnya 6 orang bertapa yang menjadikan Bukit Panau sebagai tempat paling sesuai untuk berbuat demikian. Namun, hanya 3 orang sahaja yang sering dilihat menggunakan bukit tersebut untuk tujuan berkenaan. Pak Sumail menambah, orang pertama yang datang bertapa di bukit tersebut dikenali sebagai Pak Mat Dangar yang bertapa berdekatan dengan aliran air yang turun dari puncak bukit dikenali sebagai Caruh. Di kawasan laluan air itu banyak ditumbuhi pohon sagu yang agak subur dan keadaan ini memang agak sesuai bagi Pak Mat Dangar melakukan pertapaan. Menurut Pak Sumail, Pak Mat Dangar permasa itu bertapa di bukit ini. Ketika itu, beliau berusia 13 tahun. Sedangkan usia Pak Mat Dangar telah agak lanjut. Katanya ketika mengingatkan pengalamannya melihat dengan lebih dekat rupa paras Mak Mat Dangar yang datang bertapa di bukit itu. Namun begitu menurutnya, walaupun Pak Mat Dangar agak berusia tetapi dari apa yang dilihatnya, beliau mempunyai beberapa kelebihan luar biasa yang tidak ada pada orang lain. Sebagai contoh, dalam usia yang agak uzur itu, beliau masih mampu membina pagar untuk mengelakkan penduduk-penduduk kampung itu membawa masuk haiwan ternakan mereka ke kawasan berkenaan. Nampaknya ditumbuhi rumput yang agak subur. Apabila pemilik ternakan tiada, beliau akan mengangkat, yakni lembu tersebut masuk ke dalam kawasan pagarnya supaya meragut rumput. Malahan apabila lembu-lembu tersebut telah kenyang, beliau akan mengangkat lembu-lembu itu seekor demi seekor keluar dari pagarnya. Katanya satu cerita yang paling menarik apabila seekor harimau belang telah masuk ke kawasan pagar Pak Mat Dangar. Dengan menggunakan ranting kayu sahaja, harimau itu lari lintang pukang kerana ketakutan. Selain Pak Mat Dangar, Pak Sumail juga sering melihat seorang pertapa muda yang dikenali sebagai Mak Din di kawasan bukit itu. Mak Din berasal dari seberang dan berusia sekitar 40-an, tetapi belum beristeri dan merupakan seorang pelajar dari pusat pengajian pondok yang menjadi harapan gurunya kerana arif dalam hukum-hukum agama. Mak Din bertubuh agak tegap, kacak dan berkulit putih, mengalahkan seorang perempuan dan memiliki rambut yang tercacak. Kerana kekacakannya itu telah menambah hati seorang gadis dari Dewan Beta bernama Miknap yang sering datang ke tempatnya bertapa untuk mendapatkan ubat-ubatan penawar penyakit. Berikutan Miknap sering berkunjung ke situ, akhirnya terbit bibit-bibit cinta lantas mereka diijab kabulkan sebagai pasangan suami isteri yang sah. Mak Din juga mempunyai kebolehan yang luar biasa sebagaimana yang pernah dilihat oleh Pak Sumail. Ini kerana pada suatu hari Pak Sumail cuba menguji Mak Din dengan membaca beberapa potong ayat suci Al-Quran bagi mengetahui apakah Mak Din pakar Al-Quran sebagaimana menjadi harapan gurunya.
Luar biasanya apabila Mak Din dapat menyatakan ayat yang dibacakan oleh Pak Sumail dari surah tertentu di samping menerangkan khasiat yang terkandung dalam ayat-ayat yang dibacakan itu. Ini menunjukkan Mak Din bukan sebarangan orang dan amat benar bahawa beliau menjadi harapan gurunya kerana pakar dalam Al-Quran sebagai pelajar yang paling pintar. Manakala petapa yang ketiga sering naik ke puncak Bukit Panau dengan menjadikan kawasan Biruk sebagai tempatnya bertapa. Biruk bermaksud besi yang berbentuk tiga segi yang dipacakkan oleh ahli kaji bumi Inggeris di puncak bukit tersebut sebagai penanda arah puncak Bukit Panau. Menurut Pak Sumail, suatu ketika dahulu Bukit Panau mempunyai sebuah gua yang terletak di lereng puncaknya. Gua ini pada masa itu dikatakan pernah digunakan oleh Hang Tuah ketika zaman remajanya untuk mempelajari dan mendalami ilmu persilatan dengan gurunya bernama Adiputra. Selepas itu, gua berkenaan masih boleh dimasuki sesiapa kerana pintunya lebar, tidak sebagaimana hari ini. Kini gua tersebut tidak dapat dimasuki lagi kerana seketul batu besar dikenali batu hampar sebagai penutup gua tersebut telah semakin turun sehingga lubang gua semakin sempit dan sesiapa yang ingin memasukinya terpaksa merangkak. Gua di puncak Bukit Panau mempunyai dua arah yang mana arah pertama terus ke jurang dan arah kedua ke kawasan tanah yang berwarna kuning sedangkan tanah di kawasan yang lain berwarna gelap. Pak Sumail menambah, suatu perkara telah berlaku apabila seorang wartawan dan jurufoto dari sebuah majalah cuba untuk merakam gambar tanah yang berwarna kuning itu. Lampu kameranya tidak berfungsi, sebaliknya apabila dihalakan ke arah lain, ia berfungsi dengan sempurna. Sebagaimana dakwaan Pak Sumail memang benar. Pengalaman penulis pernah mendaki Bukit Panau pada tahun 2007 yang melalui laluan trek syarikat telekomunikasi dapat melihat sebuah batu besar di puncak Bukit Panau itu. Ketika memijaknya di awal pendakian, keadaan batu tersebut seperti biasa sahaja dan tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. Namun, sewaktu hujan turun dengan lebatnya, penulis dapat menyaksikan kilauan kekuningan seperti kilauan emas selama 5 minit pada batu yang dipijak. Batu itulah yang merupakan penutup pintu gua sebagaimana yang dinyatakan oleh Pak Sumail. Naluri penulis cukup kuat bahawa tanah berwarna kuning yang pernah ditemui itu adalah semuanya emas. Bukit Panau bukan sahaja menjadi tempat golongan bertapa untuk memperolehi ilmu kerohanian dan kebatinan, tetapi juga kaya dengan pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan herba sebagai bahan perubatan alternatif. Mungkin suatu hari nanti, Bukit Panau boleh dijadikan sebagai mercu tanda bagi produk pelancongan di Tanah Merah jika ia dibangunkan kerana keunikannya amat berbeza berbanding dengan bukit-bukit yang lain.